Pendapat yang soalan yang kedua berkenaan dengan apa tadi? Saya lupa. Okey. Tuan-tuan, saya selalu sangat dengar perkataan tu. Kita kat Malaysia ni bermazhab Syafi'i. Saya ditanya banyak soalan tu. Kita kat Malaysia bermazhab Syafi'i. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak jadi orang yang bermazhab Syafi'i? Adakah dengan isi borang bayar yuran? Ataupun Goris dah menang kata dai, lahir-lahir Goris. Oh, Syafi'i. Sana. Ataupun automatik, default. Lahir kat Malaysia je, Syafi'i. Ataupun dengan belajar kitab Syafi'i. Dah semestinya dengan belajar kitab Syafi'i. Maksudnya belajar fiqh Syafi'i, maka dia jadi Syafi'i. Kalau dia memilih untuk ikut kitab Syafi'i itu. Sebab kalau kita nak kata setakat belajar tak jadi lagi. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, dia tak jadi Maliki. Dia belajar tapi dia tak pilih untuk jadi. Dia tak pilih untuk ikut. Maka kita jadi Syafi'i bila mana kita belajar dan kita pilih untuk ikut. Macam mana kita nak tahu orang lain dia belajar di masjid tapi dalam masa yang sama dia ada ustaz dia sendiri yang Hambali dan dia memilih untuk jadi Hambali. Salah tak untuk diamalkan Hambali di Malaysia? Tak salah kan? Maka tak salah. Baik. Dan kalau orang tu tak belajar langsung kitab Syafi'i, tak belajar langsung Hambali, dia tahu ada masalah, dia tanya ustaz. Dia tak tanya pun, ustaz, minta maaf, ustaz ni mazhab apa? Saya Hanafi. Hanafi, goodbye, saya nak tanya orang lain. Dia tak tanya. Dia nampak orang tu mengajar kat masjid, dia datang, ustaz, saya nak tanya satu soalan. Macam Haji tanyalah kan? Haji tak tanya saya mazhab apa kan? Terus tanya aja. Saya bagi jawapan. Dia rasa macam tak puas hati dengan jawapan ustaz ni. So dia pergi tanya ustaz lain. Ustaz tu bagi jawapan yang lain. So dia puas hati. Dia ikut ustaz tu tanpa dia tanya, ustaz ni mazhab apa? Betul? Adakah majoriti orang Malaysia nombor 2 ni ke nombor 1? Yang nombor 1 tadi yang belajar mazhab Syafi'i, belajar kitab Syafi'i. Majoriti orang Malaysia ni yang mana? Nombor 2. Hak nombor 2. Yang tu dia tak ada mazhab. Dia tak ada mazhab. Demikian yang disebut oleh Syekh Muhammad Abu Zahrah. Demikian yang disebut oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dia kata al-awam la mazhab lahu walau tamazhaba bihi. Orang awam ni tak ada mazhab walaupun dia perasan dia ada mazhab. Ibn Qayyim kata apa? Ibn Qayyim kata mana orang awam boleh kata dia bermazhab dengan nahwu sekian-sekian. Dia mana boleh kata saya bermazhab nahwu, mazhab Basrah. Dia orang awam, tak mengaji apa, tanya orang, lepas tu tak tanya dalil apa semua. Bahkan ada ustaz, orang tanya dalil kat dia, dia marah orang tu. So kata orang awam nak tahu dalil, ustaz pun marah orang tanya dalil. Mana orang awam nak tanya? Maka dia mengikut mazhab mufti dia. Mufti ni bukan semesti mufti negeri. Mufti di zaman Nabi ialah mufti orang yang memberi panduan. Tu mufti. Al-muwaqi' anillah, orang yang memberi hukum daripada Allah. Maka itulah mufti. So kalau ikut zaman sahabat, Ibnu Umar, Aisyah ni semua mufti. Sebab orang tanya dia hukum. Saya, orang yang mengaji dengan saya, kira saya lah mufti dia. Tuan-tuan ada ustaz tuan-tuan, perempuan ada ustaz perempuan. Itulah muftinya. So itulah mazhab tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi mengaji dengan ustaz yang balik daripada Madinah, Hambali lah tuan-tuan. Kalau mengaji dengan ustaz yang balik daripada Pakistan, Hanafi lah tuan-tuan. Kalau balik daripada Jordan, mungkin Syafi'i, mungkin Hambali. Sebab Syafi'i, Jordan ni dia campur sikit. Kan? Kalau Mesir pun samalah. Mungkin ada Syafi'i, mungkin ada Hambali, dia campur sikit. Kalau balik daripada Maghribi, Maliki lah dia. Kalau dia memilih untuk ikut Maliki.
Cumanya, kalau satu orang dia mengaji dengan seorang ustaz, ustaz tu dia hurai lebih sikit. Dia kata dalam masalah ni tuan-tuan, ulama berbeza pendapat. Mazhab pertama kata sekian, mazhab kedua kata sekian, mazhab ketiga kata sekian. Dalil bagi setiap mazhab ni 1, 2, 3, 4. Dan pada pandangan saya dan penilaian saya, mazhab yang tepat dalam isu ini ialah mazhab ini. Dia dengar, dia kata, betul, setuju dengan penilaian ustaz ni. Dia pergi dengar pula ustaz lain kata, huraian ustaz lain tu tak sama dengan ustaz pertama yang dia dengar. Tapi dia lebih yakin dengan huraian ustaz yang pertama. Tak salah untuk dia ikut. Kerana tak ada dalam riwayat orang yang belajar dengan Imam Malik macam Imam Syafi'i. Imam Malik tak pernah kata, hang belajar dengan aku, sekali pun hang tak boleh keluar daripada pandangan aku. Bahkan orang yang lebih hebat daripada Imam Malik, Abu Bakar, Umar, Uthman, orang yang belajar dengan mereka, tidak pernah mereka sebut, dah belajar dengan aku, jangan pergi tanya Umar. Dah belajar dengan Umar, jangan pergi tanya Ibnu Mas'ud. Tak ada. Orang awam tugasnya bertanya orang-orang alim, bertanya ahli-ahli ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bila kita setuju dengan penilaian, puas hati dengan penilaian tu, kita rasa inilah pandangan yang menyelamatkan saya dan agama saya, kita boleh ikut. Kita boleh ikut. Tak kisahlah kita berada di Mekah ke, kita balik pada Mekah ke, kita setuju dah penilaian tu, kita boleh amal. Kerana Tuhan di Mekah dengan Tuhan di sini sama je. Okey?